Okey, hari ni kita sambung satu topik, tajuknya dalam tajuk daya gerakan. Fizik tingkatan 5 lah Fizik tingkatan 5, tajuk apa? Daya gerakan 2, bab 1. Kita bincang satu iaitu subtopik itu gambar rajah jasad bebas. Gambar rajah jasad bebas. Okey, Hasan Nasrullah okey tak ada apa kan? Tengok open mic je kan. Okey. Okey, cikgu teruskan Cikgu teruskan. Okey. Kalau kita tengok di sini kan, berkaitan dengan gambar rajah bebas, maksudnya kita kena melukis daya yang bertindak ke atas objek tersebut lah. Kalau kita gambar ni kata sebuah buku di atas meja, maksudnya ada daya lah. Daya yang tidak asing lain, itu dayanya berat, weight ke bawah kan. Berat ke bawah, weight, dan daya bertindak ke atas ialah kita panggil sebagai, apa ingat? Tindak balas normal. Tindak balas normal kan. Kita tengok sini kan. Jadi ada daya R ialah tidak balas normal dan W ialah berat buku. Jadi daya ni biasanya berada dalam keseimbangan lah. Sebab biasanya kalau buku diletakkan di atas permukaan meja, okay, dia akan berada dalam keadaan pegun. Pegun kan. Pegun adalah syarat untuk keseimbangan daya. Maksudnya daya di atas sama dengan daya di bawah. Apa lagi satu syarat yang menunjukkan keseimbangan daya? Saya cuba. Pertama, kita tahu keseimbangan daya ada dua jenis gerakan. Pertama ialah pegun. Dan satu lagi apa? Hal laju seragam. Bagus Nurin. Hal laju seragam. Kalau kamu jumpa je perkataan pegun, hal laju seragam ni, kamu akan kata bahawa daya tu adalah seimbang. Daya atas sama dengan daya bawah. Okey, dia seimbang lah kan. Okey. Okey, cikgu teruskan Okey, sekiranya ada soalan kau boleh tanya di ruangan mesej atau kamu boleh open mic lah. Okey, yang berikutnya dikatakan sebuah bongkah kayu digantung dengan tali. Ni bongkah kayu yang digantungkan dengan tali. Sebenarnya kalau ikut spring lah kan. Tali ataupun spring. Jadi kita ada dua daya yang bertindak lah. Daya bawah ni tentu tak lain tak bukan ialah berat lah. Weight, berat. Ni berat. Dan daya atas ni kita panggil sebagai daya yang melibatkan tali. Jadi kita panggil tegangan tali. Tapi dalam konteks ni kita panggil tegangan spring. Tegangan, tension of spring. Berat objek, weight. Okey kan? Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Sebuah beg di atas satah condong. Jadi satah condong panggil satah condong. Beg ni letakkan pada permukaan yang condong lah. Okey kan? Jadi daya tak lain tak bukan daya ni mesti macam paksi Y yang negatif tu. Itu berat. Berat mesti ada kan. Berat. Dan yang berikutnya kita ada R. Tindak balas normal ke atas muka satah condong. Ni. Tindak balas R kan. Ni. Daya yang bertindak tu kan. R. Dan N ialah tindak balas normal daripada penahan. Ni tindak balas normal penahan. Jadi ada dua daya tindak balas normal lah. Satu R, satu N. Ni kamu kena kenal pastilah. Kalau jawab soalan kamu tengok ni kan. Okey, cikgu teruskan. Okey, untuk trailer yang bergerak, kita boleh tengok sini. Ni trailer yang bergerak. Jadi ada daya yang bertindak. Ini adalah arah gerakan. Daya dia lah kan. Arah gerakannya dengan daya tolakan ke depan. Kan? Ini daya tarikan. Tolakan ada tarikan kan. Ke belakang pula. Dan kita tengok ni pula. Tindak balas normal mesti ada. Ke atas, berat ke bawah. Dan ada permukaan ni kita panggil daya geseran. Daya geseran kan. Okey, untuk drone kita tengok sini. Drone dia ada W. Bawah ni ada W berat. Dia mesti berat. Weight. Okay, berat. Dan atas ni kita panggil apa? Siapa yang cuba? Bawah ni atas ni kita panggil apa? Apa Nurin? Apa atas kita panggil apa? Arc. Ya. R tu apa? Daya angkat. Okey, pada pelajar yang baru masuk boleh tulis nama ruang mesej
untuk menunjukkan kamu hadir kan. Nama dan kelas kamu kan. Tolong tulis nama. Okey kan. Okey, roket yang bergerak. Tengok sini, roket bergerak. Roket ni bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, ada berat roket. Weight of roket lah kan. Dan dari tujuan ke atas, kita panggil up thrust force. Dari tujuan ke atas, arahnya ke atas. Dan sebelum naik ke atas, dia ada rintangan udara. Rintangan udara yang tinggi kan. Sebab tu bentuk dia ni, bentuk apa kita panggil ni? Bentuk roket ni bentuk dia tajam. Tajam atau kita panggil sebagai aerodynamic. Tujuan dia apa? Mengurangkan rintangan udara. Mengurangkan rintangan udara. Ni contohlah. Okey kan? Cikgu teruskan. Okey, ni kita cuba jawab soalan ni pula kan. Okey, dia kata sini, Raja menunjukkan seorang budak menarik sebuah blok di atas permukaan kasar. Ada perkataan, ini kita kena garis. Ada permukaan kasar dengan daya F. Daya dia bagilah ni F. Okey lah kan. Raja mana tunjukkan daya pada blok itu. Jadi kita tahu kalau kita tarik objek ni pada permukaan kasar, dia mesti ada apa. Apa yang kamu faham tentang permukaan kasar? Dia ada apa? Ataupun kita panggil a rough surface. Ada apa tu? Daya geseran. Daya geseran. Daya geseran. Jadi kita tengok sini kan. Jadi kalau kamu tengok daya geseran mesti ada. Dalam konteks mesti ada geseran. Okey, A ada daya geseran, betul. Arah dia menentang arah pergerakan. Ni tak ada daya geseran. Jadi kita boleh batalkan lah ni. Nak jawab soalan je batal. Tak mau, tak ada geseran. B, tak ada geseran juga pangkar. Jadi kita ada daya geseran. Betul. Lepas tu kita tengok blok ni. Apa daya yang biasa ke bawah ni dah tentu daya berat. Tak lain tak bukan. Jadi kamu tengok soalan semua ada kan. Berat. Mesti dayanya ke bawah. Jadi ni mesti betul lah. Berat kan. Daya F memang arah dia ke sini. Jadi daya F dia arah ke apa ni? Kalau kompas kita panggil arah ke timur laut lah. Betul tak? Timur laut kan. Jadi daya dia betul lah F ni. Arah dia betul. Daya geseran pun betul. Cuma daya ke atas ni dipanggil, yang ni dipanggil sebagai daya angkat, lifting force. Dan ini dipanggil sebagai normal reaction. Tidak balas normal. Jadi rasa kamu apa jawapan yang betul ni? Apa yang betul? Senyap je. Ya. Ya, Izuri. Apa jawapan dia? Tak dengar? D. Jawapan dia A ke D? Ayam. D. Tak boleh dengar sangat lah kan. Tak apalah. Kita tak dengar tak apa. Kamu boleh tulis kat ruangan mesej tak? Sebab kita tak berdengar sangat kan. A ke B ke C ke apa? Okey, A. Okey, ada D. Ada orang jawab A atau D kan. Tapi jawapan yang paling tepat ialah D. Ni jawapan dia kan. Kenapa jawapan D? Ini bukan daya angkat kan. Ini adalah daya tindak balas normal. Yang angkat ni melibatkan kapal terbang, drone tadi. Faham kan? Drone, kapal terbang. Jadi A salah lah. Jadi jawapan dia ialah D. Okey, boleh kan? Jadi salah ni kan. Daya angkat dia tindak balas normal. Okey, macam buku tadi tu. Okey, cikgu tunjuk sikit lah kat kamu buku tadi tu. Buku tadi dengar ni. Buku tindak balas normal. Betul? Kalau drone tadi tu, daya angkat yang terapung tenggelam. Faham tak ni? Okey tak? Okey ke? Okey, bagus. Okey, kita masuk kepada satu lagi. Kaedah mencari daya paduan. Ni agak susah sikit lah juga kan. Mencari daya paduan kan. Daya paduan, kita nak cari ni ada beberapa kaedah. Sebelum cikgu ajar cari kaedah daya paduan ni ada dua kaedah. Kaedah pertama iaitu panggil plus dan plus minus ataupun kita panggil daya bersih. Daya bersih ataupun net force.
Dan satu lagi kaedah kita panggil formula yang kita guna formula F equal to MA. Okay, kan? Jadi daya paduan ataupun resultant force kita nak cari dia ada beberapa kaedah. Ni kaedah pertama cikgu cakap, ni kaedah kedua. Okey, kaedah yang kekal, kaedah ni. Ini kekal. Kaedah yang boleh berubah, mungkin kaedah ni. Okey, kita tengok sini. Sebelum buat daya paduan, kita guna satu kaedah iaitu panggil vektor dan parallelogram ataupun segi empat selari. Ataupun kamu boleh guna vektor dengan segitiga. Kamu buat tu dulu. Kamu lukis daya yang bertindak, arah-arah daya, lepas tu kamu buat vektor. Itu yang cara yang pertama. Ni step pertama kan. Okey, step yang kedua, kamu boleh guna teorem Pythagoras. Tengok soalan lah. Kamu boleh guna teorem Pythagoras. Kamu boleh guna petua cos, petua sin. Ni kamu belajar dalam matematik tambahan. Kan? Skala. Ni cara lukisan. Jadi ini dalam bentuk lukisan kita. Ini sekiranya daya tu dalam bentuk membuat sudut 90 darjah. Ini cikgu kan, sekiranya antara daya tu adalah tidak membuat sudut. Theta sama dengan 90 darjah. Petua cos dengan sin kita guna bukan pada sudut 90 darjah. Macam mana kamu faham nanti utara pelan Kalau teorem Pythagoras biasanya macam inilah. Kalau ada dua daya, ini Fy, ini Fx. Kita boleh guna sebab dia 90 darjah theta dia, kita boleh guna teorem Pythagoras. Kalau daya macam ni Fy, kan? Fy pula. Tak boleh kata Fy, kita kata F1. Tiba-tiba ada daya kat sini pula. F2. Ini kita boleh guna dua kaedah ni. Petua cos atau petua cos. Tapi sebelum tu semua kena lukis vektor dengan parallelogram ataupun segitiga. Itu kaedah dia kan. Sebelum tu kamu kena buat ni. Okey, boleh boleh. Kita teruskan. Okey, kita bincang dulu kaedah segi empat selari atau vektor dengan parallelogram. Okey kan. Itu daya paduan, kita guna kaedah ni dulu. Kaedah pertama. Kaedah step yang pertama. Ini kita panggil step yang pertama. Itu parallelogram dan ataupun kau boleh guna segitiga. Tapi cikgu rasa elok guna parallelogram ni atau segi empat selari kan. Okey, katakan soalan ni macam ni. Okey, tengok sama kan. Hilang lagi. Dia tak hilang pula ya. Tu soalan dia. Okey, dia bagi objek yang berada pada permukaan. Cikgu lukis dia kena betul lah pada permukaan. Ditarik dengan daya 6 Newton, 5 Newton dan di sini adalah 4 kg. Nampak lah? Tak apa nampak, cikgu besarkan sikit. Nampak ni? Tengok daya kan? 6 Newton pada arah timur laut lah. Gitu kan? Timur laut. Kalau 5 Newton ni pada arah timur. Jadi sudut dia 60 darjah. Jadi kaedah yang kita guna mula ialah segi empat selari. Okey, tapi kita tak boleh guna teorem Pythagoras. Sebab apa? Sudut dia bukan 90 darjah antara dua daya tu. Okey kan? Itu kamu kena tahu kan? Okey, kita tengok sini. Contoh pertama ni kita guna kaedah lukisan kan. Kita tengok sama kan. Okey, kita cari daya paduan. Daya paduan kita kena lukis lah. Kita akan lukis nanti daya paduan ni. Cari pecutan, kita guna formula F sama dengan ME. Tak lain tak bukan. Formula ni lah kita akan guna. Formula kekal kan untuk mencari daya paduan. Okey, kaedah yang kita tengok sini, kaedah pertama yang kita tengok vektor dengan parallelogram ataupun segi empat selari. Dan kita kena buat dua daya selari. Dua daya selari ataupun kita buat, kita panggil copy and paste lah. Contohnya daya ni tunjuk ke timur laut. Betul tak? Ke timur laut. Kita buat satu lagi daya yang sama, timur laut juga. Kan? Kita buat daya yang sama, timur laut juga. Lepas tu kita lukis pula daya ni 6 Newton. Kita lukis yang 5 Newton pula. Ni 5 Newton ke timur. Dan lukis satu lagi 5 Newton ke timur. Okey, dengan adanya 4 garisan ini, kamu boleh bentuk apa?
segi 4 selari. Okey kan? Pastikan kamu buat betul selari. Kan? Jadi kita bentuk pelan-pelan. Ini yang 6 Newton tu. Yang pertama 6 Newton. Dan 6 Newton yang kedua. Okey kan? 6 Newton kedua. Dan kita tukis pula 5 Newton. Dan 5 Newton. Nampak? Jadi kita dah bentuk segi 4 selari. Kalau kamu tengok, kita tengok sini. Kita boleh lukis secara ringkas dia macam ni. Betul kan? Di antara 6 dengan 5 ni, kita ada sudut 60 darjah. Okey kan? Ini 5 selari, 6 dengan 6 ni selari. Rasa boleh buat kan? Jadi kamu dah buat segi 4 selari ataupun kita panggil parallelogram. Parallelogram. Okey kan? Itu dia punya kaedah dia. Ini kaedah kita dah dapat. Kalau kamu tengok di sini, step yang seterusnya untuk soalan ni, kita boleh tengok kan, dia punya daya paduan ni di mana. Kalau kamu start di sini, kamu akan ikut ke kanan, lepas tu kamu naik ke atas, betul tak? Ikut arah lah kan. Ataupun kamu naik ke atas dan ke kanan. Jadi, maksudnya di sini kamu mula dan di sinilah kamu akhir. Kalau kamu jalan lah, ikut jalan laluan ni, kamu ikut sini, lepas tu ikut sini. Mula di sini, akhir di sini. Ataupun kamu ada dua laluan. Ini ke atas dan ke kanan. Mula, akhir. Boleh faham kan? Jadi kamu nampaklah ada mula dan akhir. Dan ini adalah jalan dia. Daripada mula ke akhir yang straight line ni, ini dipanggil sebagai daya paduan. Resultant force. Boleh kan? Ini panggil daya paduan. Boleh faham ke sekarang ni? Okey tak? Okey. Okey, bagus. Jadi mula di sini dan akhir di sini. Boleh kan? Mula, akhir. Okey, kita teruskan. Daya paduan dia F itu. 2 titik lah. Mula, akhir. Dan step yang seterusnya kita guna skala. Skala ni maksudnya kita guna pembaris, jangka sudut ataupun protektor. Dan kita guna ni lah, kertas. Kan? Kertas putih ke, kertas graf ke, boleh lah. Okay, kan? Jadi kat sini soalan dibagi. Sekiranya soalan bagi skala dia ini. Dia bagi 1 cm 0.5 Newton. Dia bagi. Maka untuk 6 Newton ni kita akan buat 12 cm. Untuk 5 Newton ni kita buat 10 cm panjang dia. Boleh faham kan? Sebab kita ikut skala di atas. Okey kan? Boleh kan? Okey, kita teruskan. Jadi kita akan lukis dalam keadaan macam ni. Lukis dalam, ini adalah gambaran yang kita akan lukis. Tapi kita akan lukis yang sebenarnya nanti. Kita akan lukis yang sebenar. Macam mana nak lukis sebenarnya dengan sudut 60 darjah ni? Kamu guna apa? Protektor. Dan kamu ukur panjang 12 cm, 10 cm. Dan kamu akan cari panjang F ni berapa pula. Okey kan? Jadi cara nak lukis dia, kita guna pembaris dan protektor. Pembaris dan protektor. Ini gambaran yang tadi kita cakap tu. Okey, tengok cara lukis pertama kan. Ni kita tengok betul. Okey, yang pertama kita guna pembaris. Kita letak pembaris. Kita hamparkan pembaris yang pertama. Kita lukis 10 cm panjang ni. Boleh kan? 10 cm daripada kosong sampai 10 cm. Jadi kita buat satu garisan. Kita buat satu garisan. Boleh faham kan? Untuk 10 cm bawah ni. Okey, selepas itu kita tengok. Kita tengok pula sudut 60 darjah ni. Okey, dah kita letak tarik pembaris tu. Okey, keluarkan pembaris. Kita guna protektor. Protektor untuk mengukur sudut 60 darjah ni. Jadi kita tahu 10 cm dengan 12 cm ni membuat sudut 60 darjah. Jadi kamu tengok sini 60 darjah kita baca 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi di sinilah. Jadi kita tanda sini. Sini. Boleh kita tanda dan kita ukur daripada sini ke sini. Nampak kita ukur. Kita
Kita ukur kira panjang dia. Kita panjangnya sampai 12 cm. Ukur panjang dia. 12 cm. Panjang daripada sini ke sini. 12 cm. Kita guna pembaris. Nampak? Kita ukur dengan pembaris. Kita dapat 12 cm. Pada mana tadi kan? 12 cm. Maksudnya kita dah lukis ini. Kita dah lukis ini. Boleh kan? Okey, untuk seterusnya, cikgu cadangkan kamu lukis ini. Lurus saja kan. Kenapa lukis lurus saja? Sebab dia adalah macam basi X kan. Lurus saja. Jadi panjang dia berapa? 10 cm. Ini perlu 10 cm. Maintain ni 10 cm. 10 cm. Lepas tu kamu ambil ada hujung ni dengan hujung ni kamu boleh gabungkan, cantumkan. Okey kan? Cantumkan macam ni. Kamu cantumkan. Jadi bentuk ni. Boleh kan? Kita dah bentuk segi 4 selari. Parallelogram. Tu ni parallelogram kan? Ni kaedah dia. Kaedah pertama. Okey, lepas tu kita tengok sini. Sudut dah dapat. Sini 60 darjah. Betul. Sini 60 darjah tadi. Okey, kita tengok F yang di tengah ni. Dari F yang di tengah ni. Dari F ni kita akan tengok panjang dia berapa. Dari F tengah ni. Okey, tu ukur panjang dia. Tu ukur. Cikgu bariku pendek. Kita kena panjangkan lagi. Tambah lagi lah. Ada pembaris. Tambah lagi kan. Jadi tadi 15. 15, 16, 17. 18. Okey kan. Tengok 18, 18. 19. 19 lah. Kita dapat 19. Jadi kita tahu panjang dia lebih kurang 19 lah. Okey kan. Tak pergi teruskan yang ni kan. Jadi kita tahu 1 cm 0.5 Newton. Jadi panjang kita dapat 19 cm. Betul tak? 19 cm. Jadi dengan 19 cm ni kita kena tukar kepada Newton balik. Jadi cuba kira. 1 cm 0.5 Newton. Kalau 19 cm berapa Newton? Okay, siapa cuba jawab? Okay, siapa cuba? Nurin? 9.5. Ya, bagus. Jadi bila kita darab 19 dengan 0.5 ni, kita akan dapat 9.5 Newton. Ini cara dia kan. 9.5 Newton. Okey, bila dia minta cari pecutan, kamu yang terkejut pula. Pecutan apa pula ni? Ini tak lain tak bukan kita guna formula F sama dengan MA. F ni kita dapat ni dah 9.2 ni. M tadi berapa? Mari kita tengok balik. M tadi 4 Newton. Nampak? M tadi 4 Newton. Takut lupa kan. Jadi A kita nak cari F sama dengan MA. Jadi kita gantikan. F 9.5, M 4 Newton, A tak tahu. Boleh? Jadi berapa A? Berapa A tu? 2.375. Ya, terima kasih Zah. Jadi kita dapat 2. Kita bundarkan ni lah. Kita mendapat 3.5. Seloknya jawab kamu jawapan tadi. 2.3 apa tadi? Tak dengar tadi. Boleh kata kuat sikit lah. 2.3 375. 335 ya? 75. 375. Kamu pakai ni senang semua. Sebab jangan bundarkan sangat lah kan. Ni cikgu ajar je. Dalam SPM kamu tulis nilai sepenuh semua ni. Sebab dalam SPM dia nak 2 titik perpuluhan kan. Tu sebenarnya. Okey, boleh faham ni soalan ni kita guna kaedah skala, pembaris dan protektor. Sebelum tu kita guna apa? Parallelogram. Okey kan? Okey, kita pergi pada kaedah seterusnya, itu kaedah segitiga. Tapi kalau kamu nak tahu kaedah segitiga sama je. Dia cuma kita guna apa? Kita cuma potong segi 4 selari ni jadi segitiga. Boleh kan? Segi 4 selari jadi segitiga. Okey, tak apalah. Cikgu skip dulu untuk kaedah segitiga. Kita guna soalan lain pula. Iaitu menggunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Boleh? Ke nak belajar segitiga tu? Nak belajar tak nak? Nak ke tak nak? Nak tak nak ni, Izzah? Nak. Nak. Dah lah. Cuba cikgu ingat kamu dah okey kan? Tak boleh ajar segitiga tu. Okey. Okey, kita pergi pada daya paduan segitiga.
Segitiga. Sama je tadi kan. Okey. Soalan yang sama kita guna kan. Kita guna soalan yang sama supaya kamu nampak ada dua kaedah. Kaedah pertama ialah segitiga, segi empat selari. Satu lagi kaedah ialah segitiga. Jadi kamu tengok sini ada 6 Newton. Sini ada 5 Newton dan sudut dia 60 darjah. Sama cerita tadi lah. Tapi kali ni kaedah dia lain sedikit. Sikit je lain. Cari daya paduan dia minta. Sama juga soalan. Cari pecutan pun sama. Kaedah dia, kita guna kaedah segitiga. Vektor dan segitiga. Betul? Jadi kita guna step pertama, kita buat dua daya yang boleh disambung. Okey, ni daya yang maksudnya yang 6 Newton tu. Dan ini daya yang 5 Newton tu. Jadi daya ni disambung. Ada dua sisi kan sekarang ni. Ada dua sisi. Nak jadikan segitiga, kita ada 3 sisi. Maksudnya dua sisi ni akan bergabung menjadi F. Kan? Jadi bentukkan segitiga. Jadi kita tengok. Ini yang 5 Newton tadi tu. Yang ni yang 6 Newton tu. Okey, yang 6 Newton. Dan bergabung dengan nampak? Sini ke kanan, ke atas. Maksudnya kita ada satu lagi yang panggil daya paduan. Nampak? Ke kanan, ke atas. Mula, akhir. Mula, akhir. F ni macam dia punya shortcut. Kalau kamu tengok sama je segi empat selari. Betul tak kan? Segi empat selari tadi ada ni tadi kan. Ada 5 Newton sini, ada 6 Newton sini kan. Betul tak? Sama je lebih kurang. Tapi cuma segi empat selari ni kita potong jadi 2. Boleh faham Tidak. Itu sebenarnya yang kamu kena faham. Dan sudut ni kamu kena maintain lah. Sudut ni mesti 60 darjah lah. Sudut di sini. 60 darjah kan. Okey, cuba teruskan. Maksudnya mula di sini, akhirnya di sana. Okey kan. Mula, akhir. Okey. Jadi guna skala yang sama juga. Iaitu cuba pakai skala 0.5. Contoh pula juga ya. 0.5 1 cm. Ni guna skala ni. Ini segitiga yang cikgu lukis tu. Nampak kan? Oh, ini silap tadi ni kan. Ini bukan 60 darjah kan. Cikgu pun dah silap. Sini 60 darjah sebenarnya kan. Sini 60 darjah. Boleh faham kan? Ada soalan nak tanya sekarang ni? Ada soalan tak? Tak ada. Jadi sini ada 60 darjah. Ini 12 cm. Kita tukar tadi sebab 6 Newton. Dia jadi 12 cm. Bagi kita ikut skala ni. Skala ni kan. Bagi yang baru masuk dia kita nampak ni kan. Okey. Okey, yang ni 12 Newton. Okey, yang ni 10 cm sebab ada 5 Newton. Boleh kan? Itu dia. Yang ni sampai sini je sudut dia kan. Kamu yang pening pula ada sampai sini je. Ni tak ada kan. 60 darjah situ je. Sampai ke situ je. Sampai garis yang putus-putus tu saja kan. 60 darjah. Jadi kita lukislah kan. Kita akan ambil segitiga tu untuk kita lukis dalam guna pembaris dan protektor. Kita akan lukis. Ni gambaran yang tadi kita lukis kan. Kita akan lukis. Baru kita jadi mudah kan. Okey, bila lukis macam biasalah kita lukis kita lukis garis ini dulu 10 cm mendata ni. 10 cm mendata kan. 10 cm. Lepas tu kita ambil protektor, kita keluarkan pembaris. Okey, pembaris kita keluarkan. Kita ambil sudut 60 darjah ni. Sudut 60 darjah guna protektor. Betul kan? Jadi kita ukur tadilah kan. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini. Dan kita tandalah sini. Panjang berapa? 12 cm. Okey, dah tahu tanda 2 ni. Kita buat panjang dia adalah 12 cm. Ukur dengan pembaris iaitu 12 cm. Boleh kan? 12 cm. Ukur dengan pembaris 12 cm. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita keluarkan pembaris, kita ukur panjang. Panjang segitiga tu. Daripada sini ke sini. Okey.
Jadi untuk ukur, kita dapati panjang dia ialah lebih kurang 15, 16, 17, 14, 19. 19 juga. Sama je jawapan dia. Sama. Baru ikut pendek atau panjangkan. Okey. 19 lebih kurang. Jadi sama juga jawapan tadi. Kita tahu 1 cm 0.5 cm ni skala 0.5 Newton. Jadi panjang 19 cm maksudnya dia punya daya dia ialah 9.5 Newton. 9.5 Newton. Okey, ada soalan tanya Aira. Saya nak tanya bila kena guna segitiga atau pilogram. Okey, itu bebas lah. Kamu nak guna kaedah macam-macam. Kamu guna kaedah segitiga ke atau pilogram. Mana-mana. Bebas. Boleh Aira? Bebas kaedah tu kan. Dia itu untuk kaedah pertama untuk menyelesaikan cari daya paduan. Okey, cari pecutan, kita guna formula lah F sama dengan MA. Tadi kita dah bincang dah F sama dengan MA. M dia sama dengan 4 tadi. Kan? Kalau gambar soalan tadi. Jadi kita gantikan A kita dapat tadi tak silap cikgu 2.375 ya. Betul tak ni? Betul kan? Ya. Ya, betul. Sama je. Kaedah yang berlainan tapi jawapan yang sama. Kalau kamu tengok tadi kaedah segi empat selari sebenarnya adalah sebahagian atau segitiga ni adalah sebahagian daripada segi empat selari. Itu sebenarnya. Okey, boleh Okey, boleh cikgu teruskan cikgu rasa dah okey dah. Kita guna daya paduan guna kaedah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras berlaku bila dua daya bergabung, daya pada paksi Y dan daya pada paksi X bergabung dan paksi X dengan paksi Y membuat sudut sebanyak 90 darjah. Jadi bila 90 darjah, dia sesuai kita gunakan dalam teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey, tengok sini Okey, tengok soalan. Soalan sama. Ni soalan dia. 40 Newton daya paksi paksi Y ada arah atas. 30 Newton daya pada paksi X pada arah kanan. Okey kan. Jadi kalau paksi X ni kanan dengan kiri je lah kan. Kalau Y ni atas dengan bawah lah. Okey, jisim 2 kg. Okey, sebab dia X dengan Y, kita nak gabungkan dua daya ni, kita nak padukan daya ni, kita perlu guna kaedah yang mudah iaitu teorem Pythagoras. Ataupun boleh guna kaedah tadi kan. Iaitu kita panggil vektor tadi okey, memang sama. Dan kita guna kaedah pembaris tadi. Kita guna pembaris dengan protektor kan. Okey, tengok sini kita teruskan. Soalan biasalah cari daya paduan. Daya paduan kita nak gabungkan 40 Newton dengan 30 Newton. Kita nak gabungkan. Okey, pecutan kita guna formula F sama dengan MA. F sama dengan MA. Okey kan. Jadi kaedah yang kita tengok sini ialah kaedah vektor dengan parallelogram segitiga. Kan? Kita guna segitiga kan. Kaedah guna. Jadi kita guna vektor dulu. Pertama ini adalah 40 Newton tadi tu. 40 Newton. Ini adalah 30 Newton. Ke kanan, ni ke atas. Lukis kan. Lepas tu kita sambung. Kita buat segi 4 selari ni kan. Parallelogram kan. Jadi 40 Newton, 40 Newton. Ni, dia dah tak jadi segi 4 selari dah. Dia jadi segi 4 tepat. Betul tak kan? Sebab sudut dia 90 darjah. Okey, boleh kan? Kita teruskan. Okey, yang ni dia kata sini. Ni. Ini daya paduan. Sebab apa itu daya paduan ni? Kalau dekat sini dia punya starting. Di sini adalah ending dia. Start. Sini. Ending. Boleh kan? Start, ending. Kalau kamu bergerak sini ke kanan. Ke kanan, ke atas. Jumpa juga. Ni ke atas, ke kanan. Sama je. Maksudnya yang tengah tu adalah daya paduan. Daya paduan. Okey kan? Tu F. Kita panggil F lah. Okey, dah cari F ni macam mana? Tu gabungan dua daya kan. Gabungan daya. Kita guna teorem Pythagoras sebab kita nampak ada segitiga yang bersudut 90 darjah di situ. Ada segitiga bersudut 90 darjah. Jadi kita boleh guna
teorem Pythagoras. Kalau bagi pelajar yang hafal teorem Pythagoras ni ada senang kan. Siapa-siapa ingat tak? 3, 4, 5. Lagi ingat? 5, 12, 13. Ni nombor-nombor teorem Pythagoras. Tapi kalau kamu tengok ni 3, 4, 5 ni sentuh. 30, 40 dan F tu berapa? Tahu tak cuba? 50. 50 lah kan. Senang je. Tak susah kan. Jadi kita boleh guna. Ni cikgu tunjuk je jalan teorem Pythagoras tu. Macam mana dapat. Di mana F kuasa 2 sama dengan Fx 30 kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Nampak? Jadi kita gantikan. Ni kita dapatkan F tu sama dengan 50 Newton. Ni kaedah paling mudah panggil teorem Pythagoras. Okay kan? Teorem Pythagoras. Okay kan? Okay, yang ni kita boleh tengok kan. Maksudnya di sini kalau kamu tengok gambar, cikgu hilangkan ya kan. Maksudnya dua daya ni bergabung 40 Newton dan 30 Newton bergabung menghasilkan satu daya tunggal iaitu 50 Newton. Itu panggil sebagai daya paduan ataupun kita panggil resultant force. Dan soalan tanya pecutan dia. Cari pecutan kita guna formula F sama dengan MA. F sama dengan MA. Jadi kita gantikan 50 sama dengan 2A. 50 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan 25 ms negatif 2. Pecutan. Okey, ada soalan tak tentang kaedah teorem Pythagoras? Senang je rasa kan? Boleh Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Okey, cikgu guna kaedah seterusnya. Kaedah yang daya paduan dengan menggunakan cos dan petua cos dan petua sin. Ini yang kita belajar dalam matematik tambahan kan. Tapi jangan takutlah bila dengar matematik tambahan, jangan takut. Bukan ada apa pun kan. Cuba kamu kena faham kaedah ni kan. Jadi mudah untuk kamu selesaikan kan. Okey, cuba tengok soalan dia. Dia kata sebuah lori, soalan yang dibaca sikit kan. Dia kata lori tersangkut dalam lumpur ni, lori tersangkut dalam lumpur ditarik oleh dua kenderaan pacuan. Kita tengok pada pandangan atas kan. Okey, pacuan 4 roda, 4-wheel drive. Okey, dia kata kenderaan paduan 4 roda ni menarik 3000 Newton pada sudut 30 darjah. Nampak? 30 darjah, daya dia 3000 Newton. Daya dia 3000 Newton. Ini 3000 Newton. Pada sudut berapa? 30 darjah. Jadi kamu tengok saya hitungkan daya tarikan bersih. Maksudnya daya paduan lah ni kan. Untuk menggerakkan lori tersebut ke depan. Jadi kita nak cari daya paduan dia dulu. Jadi kita guna kaedah vektor dengan parallelogram. Guna vektor parallelogram kan. Segitiga ataupun mana-mana lah yang kamu pilih kan. Okey. Jadi tengok sini. Ini 3000. Kaedah tadi daya dia pada arah. Ini arah timur laut. Ini arah tenggara. Kalau kamu tengok. Kalau kompas kita kata macam itulah kan. Jadi kaedah pertama kita guna vektor dengan parallelogram. Okey, kita buat dua daya selari. Daya selari. Okey, di daya yang bawah tu, lori yang bawah tu, kita panggil lori. Buat lori A, lori B lah senang. Kan? Bagi faham. Kita guna lori B punya kan. Lori B punya kita lukis dua garisan, dua sisi. Lepas tu lori A pula ke atas 3000 Newton juga kan. Okey, lori ni juga A ke atas. Dan kita bentukkan segi empat selari. Macam mana bentukkan? Ini lori B, lori B. Nampak? Lori B dengan lori B. Dan lori A dan lori A. Jadi kita bentukkan satu segi empat selari. Kita panggil parallelogram. Parallelogram. Ni segi empat selari ni kan. Dan jangan lupa sudut-sudut ni kan, sudut 30 darjah ni. Kita letaklah 30 darjah. Bentukkan segitiga sini. Tengok sini kan. Kita buat sudut dia. Kalau kita buat segitiga boleh kita ambil sebahagian bahagian bawah ni, kita ambil sini. Dan tu 30 darjah. Yang tu pun 30 darjah. Nampak? Yang ni 30 darjah, yang ni pun 30 darjah. Berdasarkan pemahaman kita dari segi matematik. Boleh faham kan? Ni 30 darjah, sini pun 30 darjah. Okey ke? Boleh kan? Tak ada masalah kan?
Tu. Jadi cikgu teruskan. Jadi ini 3000 Newton. Ini pun 3000 Newton. Okey. Sudut tahu, 3000 Newton pun tahu, tapi kita nak cari yang tengah-tengah ni. Dia panggil sebagai daya paduan. Betul tak? Cari daya paduan. F ni, daya paduan ni. Okey. Petua kos. Kita guna petua kos. Boleh? Sebenarnya petua kos ni dia adalah kalau kamu buat sudut dia 90 darjah kan, dia jadi balik pada teorem Pythagoras. Petua kos ni sebenarnya. Dia macam teorem Pythagoras sebenarnya, Pythagoras ni. Betul, petua kos ni kan. Bila kamu tengok sini, ini adalah dia punya 3000 tu, ini 3000 yang kedua. Ini yang kita cari daya paduan tu. 30 darjah, 30 darjah. Jadi kita tahu sudut ni adalah 120 darjah. Sebab apa? Berdasarkan pengetahuan matematik kita. Sebab segitiga ada jumlah sudut 180 darjah. 30, 30, 120, jumlah semua 180 darjah. Boleh Jadi 3000 di sini. 3000 di sini. Ada dua 3000 kan. Gambar tu. Dan kita nak cari ini. Jadi petua kos. Tengok sini. Sudutnya 120 darjah. Ini pandangan. Kalau ini panggil, kalau dalam teori pelajaran panggil adjacent lah. Adjacent, opposite. Ni sudut dia kan. Boleh kan? Ingat tak kalau segi empat. Kalau you lukis sekian. Katakan ni 90 darjah. Ni kan. Kalau sini 3, sini 4, sini 5. Betul tak? Macam itu lebih kurang. Tapi sudut ni sekarang 120 darjah. Kita cari. Yang ni tahu 5 lah, tapi ni F. Tu contoh dia lah. Okey kan? Jadi kita guna formula petua kos iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak 2AB cos theta. Boleh kan? Ni pun bebas kan? Kamu boleh guna kaedah sin ke atau guna kaedah cos. Sekarang ada yang tanya kan? Boleh kaedah. Kecuali soalan minta. Soalan minta kamu kena guna. Sebenarnya dalam fizik tak belajar ni. Dia cuma belajar yang tadi, yang melukis tadi tu. Tu yang fizik yang ajar kan. Okey kan? Cuma ini soalan alternatif jawapan, cara menjawab. Okey, tengok sini. F sama dengan 3000 tambah 3000. Kita ganti. A. Kita katakan ini A lah. Ini A. Ini B. Dan ini adalah C. Boleh kita ganti kan? Jadi C tu adalah F kuasa 2. Ini A 3000. A 3000. B 3000 tolak 2. 3000 darab 3000. Sebab A dengan B lah kan. Cos 120 darjah. Ni. Sudut antara dia ni. Kalau jadi 90 darjah, kita boleh guna teorem Pythagoras. Kalau kamu tekan cos 90 darjah kan, kamu tekan cos 90 darjah, dia sama dengan kosong. Kosong. Maksudnya dia kembali kepada teorem Pythagoras. Okey. Jadi berapa nilai F? Siapa nak jawab? Berapa nilai F-nya? Dah tekan tak? Berapa nilai F? 5196.15. Ya, okey. 66 kan? Ni jawapan dia sama. Sama tak? Kamu buat punca kuasa tak tadi? Ada buat punca kuasa tak? Tak ada, saya pakai petua sini. Kadang-kadang kita terlupa tu, cikgu rasa kan. Kamu tambah semua ni kan. Terlupa nak bawa punca kuasa kan. Itu masalah dia kan. Tapi tak apalah. Jadi pengajaran lah. Okey kan. Jadi kamu boleh selesaikan ni lah. Dapat 51.96.25 Newton. Boleh faham kan? Amirul Adli boleh kan? Okey. Ada soalan nak tanya kaitan dengan soalan ni? Tak ada ya? Tak ada, kita pergi pada yang lain. Kita guna seterusnya petua apa? Petua sin. Petua sin. Petua sin Okey, untuk petua sin nak cari F kan? Cikgu suka kalau cikgu ajar student cikgu kan, nak ajar petua sin, cikgu anggap sudut tu adalah mata. Katakan 3 darjah ni mata kamu. Mata kamu nampak apa? Nampak 3000. Betul tak? Boleh faham kan? Kalau kat bawah ni kamu anggap mata pula. Mata kamu nampak kat mana? Nampak F. Nampak? Jadi kita nampak. Jadi kita guna petua sin, iaitu kita kata A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C.
Ni kaedah dia lah. Jadi kita kamu label lah A, B, C. Label lah mana-mana yang kamu suka. Jadi cikgu label A dengan B je lah kan. A dengan B. Jadi kita anggap dengar ya, kamu tengok sini. Di mana cikgu label A tu adalah F. Padam sikit, cikgu punya contoh sikit ni. Cikgu kata ini A lah. A, sudutnya ialah 120 darjah. Boleh? Dan ini adalah B, sudut dia berapa? 30 darjah. Jadi kita gantilah dalam formula ni. Boleh? Bila kamu gantikan F 120, 3000 sin 30 darjah. Jadi kamu kena tekan calculator lah. Nak tekan calculator, kamu kena, jawapan lah. Nampak jawapan? Nampak lagi kan? Okay, sekejap kamu kena buat macam ni lah cadangan. 3000 per sin 30 darjah darab sin 120 darjah. Sin. Okey, apa jawapan? Sama tadi kan? Sama. Ya. Jawapan mesti sama. Okey, ni kaedah kaedah ni kamu dapat jawapan yang sama jugalah. Sebab memang kaedah tu nak pergi ke arah jawapan yang sama lah. Okey, boleh kan? Jadi kita bebas nak jawab soalan ni. Yang penting sekali kamu kena tahu kaedah vektor dengan segitiga atau parallelogram. Mana satu kamu nak buat terpulang. Lepas tu kamu boleh pilih kaedah apa? Kaedah sin ke, cos ke, teorem Pythagoras ke, atau kaedah melukis skala kan? Melukis skala yang diberi tu. Okey, ada soalan nak tanya tak? Sebelum kita pergi pada soalan objektif, nak buat soalan objektif ni. Ada. Dapat jawapan 96.25 lain sikit kan? Mungkin cikgu silap kot Yang lain dapat jawapan tu tak? Cikgu tengok Amirul Adli dapat jawapan dia 5196.15. Betul semua dapat ni ke? Saya sahabat sama Amirul. Okey lah, tak apa cikgu tengok lah. Mungkin cikgu kan typo juga lah kan. Okey lah kan. Okey, tak apa kita pergi pada soalan objektif. Okey, soalan objektif. Kita tengok macam mana nak buat soalan dengan kaedah ni. Okey, tengok soalan pertama. Kalau kamu tengok ni, kita dah tahu apa kaedah kita nak guna kan. Dah jadi cekap. Okey, tengok sini. Okey, dia kata Raja menunjukkan dua daya 12 Newton, 9 Newton berserenjang 90 darjah. Dan tentu kita guna kaedah apa? Teorem Pythagoras. Betul tak? Teorem Pythagoras kan, kalau kita nak guna daya paduan lah. Tapi soalan tanya apa tengok tu? Dia kata berapakah sudut di antara daya paduan dengan daya? Soalan tanya sudut pula. Jadi kamu kena lukis segi empat selari ataupun kita panggil apa nama tu? Segitiga. Itu kaedah pertama lah. Jadi kita buat pertama, itu 12 Newton, garis 12 Newton pertama kita buat. 12 Newton. Lepas tu kita buat 9 Newton. 9 Newton. Lepas tu kita buat 12 Newton, segi empat selari ni. Lepas tu kita buat lagi, kita start di situ. Dan kita akhirnya di situ. Itu adalah daya paduan dia, F dia. Jadi dia tanya, sudut antara daya paduan. Daya paduan dah tentu ini F lah. Okey kan. Dengan daya 9 Newton. Dengan 9 Newton. Daya paduan dengan 9. Jadi sudut ni lah kita nak cari. Betul tak? Sudut theta ni yang kita nak cari. Tengok soalan. Daya paduan F dengan daya 9 Newton. Dia tanya sudut tu. Jadi kita guna kaedah matematik biasalah. Itu trigonometri. Sin, cos, tangent. Ingat kan? So, cha, toa. Kalau kamu ingat lah. Okey, katakan ni mata kamu. Mata nampak apa? Nampak 12. Depan kamu apa? Depan. Nampak 12 maksudnya opposite. Ini opposite. Sekejap. Ini adalah opposite. Sebab mata nampak 12 tu. Betul tak kan? Mata terus nampak 12. Jadi opposite. Dan 9 Newton ni adalah panggil adjacent. Adjacent sebelahan. Dan F ni adalah hypotenuse. Okey, jadi kita guna apa? Sin ke cos? Ingat tak? Sin ke cos? Guna sudut dia. Okey, kita guna
Tangent. Kita tangent. Cikgu tanya sin cos tapi jawapan apa? Tangent. Boleh kita guna tangent. Boleh faham? Kenapa kita guna tangent? Sebab kita dah tahu nilai 12 dengan 19. Jadi nak cari sudut ni kita guna tangent. Boleh Tangent TOA. TOA ni H kan. TOA maksudnya TOA tangent theta sama dengan opposite bagi adjacent. Opposite-nya berapa? 12. Adjacent ni adalah 9. Jadi berapa jawapan? Siapa jawab? Theta berapa? Theta 53.1 D jawapannya. Okey kan? Betul, terima kasih kan. Kita dapat 53.1. Okay, ini soalan dia. Jadi dekat sini apa kemahiran yang kamu kena tahu? Kamu kena tahu bahawa ini adalah daya paduan. Sebab soalan tanya lain. Dia tak suruh cari daya paduan. Tapi dia ada sudut. Sudut ni kan. Okey. Cikgu teruskan kan. Okey, jawapan D. Kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan ni pula kan. Soalan objektif kita buat kan. Objektif. Derajat menunjukkan daya 2 Newton. Ni ke arah barat laut. Kan? 5 Newton barat laut. 5 Newton ke barat. Pada titik satu arah kan. Kanan sini. Jadi nampak ke kiri ke atas. Nampaknya arah dia sehala kan. Jadi sini mula dan sini mungkin akhir. Mula, akhir. Antara berikut yang manakah daya paduan bagi kedua-dua rajah tersebut. Jadi cari daya paduan. Jadi 5 Newton, cara nak ingat senang je cikgu cadang kamu. 5 Newton ke kiri. Pastikan semua ke kiri. 5 Newton ke kiri. Betul. A, B ke kiri betul. C ke kiri betul. D ke kiri betul. Itu dah betul. Okey, 2 Newton arahnya ke apa? Ke timur laut. Ke barat laut. Barat laut. Barat laut. Barat laut. Barat laut. Barat laut. Betul je semua? Jadi apakah jawapan yang kamu nak jawab kat sini? A. Ya? A. A. Ya, A. Sebab apa kita dah nampak sini kan? Sini mula, sini akhir. Yang putus-putus ni menunjukkan segi 4 selari, parallelogram. Jadi kalau kamu tengok sini, ni kita buat 2 Newton tu. Lepas tu kita buat di sini tu 5 Newton tu. Dan kita tengok kan, sini start kita. Dan di sini kita punya ending. Start, ending, kita akan buat macam ni. Start, ending. Dan ini adalah sebahagian daripada A. Gambar A ni kan. Itu adalah F, itu daya paduan. Dan jawapan ni adalah A. Bagus kan? Senang kan? Tak susah ni, senang je. Okey. Kita ada masa lagi, kita buat lagi soalan. Kita buat soalan ni pula. Okey, tengok Dia kata sini, rajah menunjukkan dengan betul hasil tambah 6 Newton dengan 8 Newton. Jangan kamu tambah 6 tambah 8, 14 cikgu. Salah lah tu. Tengoklah 6 Newton arah dia ke mana. Arahnya ke atas ke bawah ke. Tengok kan. Okey. Dia kata 6 dengan 8 tambah kan. Okey, jadi kalau kita tengok sini, ni 8 Newton, ini 6 Newton. Ini 10 Newton. Ini pula 8 Newton, 6 Newton. Ada arah berlawanan pula ni. Okey, ni pula 6 Newton ke atas. Ni. Okey, yang ni ke kiri, ni ke bawah pula. Ni. Jadi hasilnya apa jawapan kamu kat sini? A. A. Ya, jawapannya ialah A ke B? A. A. Ya, betul kan? Ya, sebab kita starting kita di sini, start di sini, start. Ending kita di sini. Ending kan. Sini dan sini. Jadi daya paduan kita adalah 10 Newton. Ni adalah daya paduan. Maksudnya 8 Newton dengan 6 Newton bergabung menjadi 10 Newton. Okey, untuk kes B ni, ini adalah keadaan berlaku bila berlakunya keseimbangan daya. Boleh kan? Maksudnya daya 8 Newton 6 Newton, dia akan menghasilkan daya macam ni kan, iaitu 10 Newton. Tapi dalam gambar ni tulis arah bertentangan ni. Maksudnya daya ni
membatalkan daya yang di bawah ni. Jadi daya paduan jadi kosong. Boleh kan? Yang B ni untuk keseimbangan. Dah juga tulis lah. Untuk keseimbangan daya. Faham ke ni? Faham. Maksudnya keseimbangan Faham, daya perjalanan, okey kan, nak bagi senang ingat. Kalau keseimbangan daya ni perjalanan yang tiada akhirnya. Kalau tadi starting ke kanan, ke atas, ke bawah balik. Pusing. Perjalanan yang tiada hentinya. Jadi ini adalah keseimbangan daya. Yang ni sini ke sini dah habis, stop. Start sini, ending sini. Ini shortcut dia. Dah dapat. Okey Okey, jawapan kamu betul lah A kan? Okey cikgu, kita teruskan lagi soalan. Okey, kita buat soalan ni pula. Kata rajam menunjukkan 3 Newton, 8 Newton, 8 Newton dan 20 Newton bertindak pada titik O yang berserenjak antara satu sama lain. Ada 4 daya. Tapi tak kisah sangatlah sebab apa, semua daya dalam keadaan paksi X dan paksi Y. 3 Newton ni paksi X. Paksi X 8 Newton ni paksi Y. Ini pun paksi Y. Jadi senanglah. Jadi berapakah daya paduan yang bertindak pada titik O? Jadi kita buat dulu paksi X, berapa daya paduan dia? Berapa daya paduan untuk paksi X? Berapa daya bersih? 5. Ya, 5. Arahnya mana? Arahnya ke? Kanan. Ya, ke kanan. Ini 5 Newton ke kanan. Okey, untuk yang ni pula, yang paksi Y ni, dayanya ke berapa Newton? Ke bawah 12 Newton. Okey, bawah 12 Newton. Jadi ingat kan, kita dah belajar dalam, ni macam teorem Pythagoras lah. 5, 12, 13. Betul? Kalau kamu tengok sini, daya ke kanan dia ialah 5 Newton. Okey. Sebab apa? 8 tolak 3. Jadi dia ke kanan. Saya tu ke kanan kan. Dan daya 12 Newton ke bawah. Itu 8 dengan 20. Ke bawah. Okey. Jadi kita lukislah daya dia. Daya dia ke kanan 5 Newton. Ke bawah 12 Newton. Dia buat segitiga tu, nampak? Jadi macam biasalah kita ingat segitiga teorem Pythagoras ni. 5, 12 dan 13 D. Teorem Pythagoras. Kalau kamu hafal sekejap je. 5, 12 dan 13. Dia cara dia kan. Cara nak jawab soalan ni. Mudah kan? Tak ada susah kan? Sekejap dia jawabnya kan. Kalau kamu ingat nombor-nombornya lagi senang. Cepat. Okey, cikgu teruskan. Okey, ni mungkin soalan yang terakhir lah kita bincang kan untuk kelas ni. Soalan objektif. Okey kan? Okey, tengok sini. Okey, dia kata sini rajah menunjukkan 3 daya PQR yang bertindak ke atas objek O. Objek tersebut berada dalam keadaan keseimbangan. Keseimbangan apa tadi? Perjalanan yang tiada akhirnya. Ingat tadi kan? Perjalanan yang tiada akhirnya. Okey. Ini ke kiri. Ke kiri ataupun ke timur lah. Timur lah panggil. Ke barat. Ke barat. Ini ke timur laut. Ini ke tenggara. Arah tenggara. Jadi kita lukis tengok gambar ni kan. Mula kamu tengok. P ke apa ni? Ke timur laut. Okey, betul? Betul? Tengok sini kan. Kita pangkal yang tak betul kan. Betul? Betul? Sebab P kan. Ingat, P adalah arahnya ke timur laut. Arahnya ke sini kan. Ke timur laut. Okey, ni betul. Ni salah. Nampak tak? Dia dah kita boleh reject dah. Dia kita reject dah lah kan. Okey, kita tengok Q pula. Q arahnya ke kiri. Q arahnya ke kiri. A, salah. B, betul. C, betul. D, salah. Salah Okey, kita pergi pada yang R pula. R arahnya tenggara. Tenggara, R tenggara, betul. Salah. Betul. Salah. Jadi apa jawapan dia? C. C. Lagi satu kamu tengok kan. Kalau perjalanan kita kat sini, kita naik ke naik ke atas, ke kiri, ke bawah, ke atas, dan perjalanan ni adalah perjalanan yang tiada akhirnya. Boleh faham?
Jadi kita kata ini adalah berlakunya dalam keadaan, ada penting kan? Keadaan keseimbangan. Daya berada dalam keadaan keseimbangan daya. Boleh tak? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi ingat setakat ni sajalah kelas kita. Cikgu ucapkan kamu semua berjaya lah kan. Boleh faham soalan ni. Cikgu punya bab ni. Dan juga setakat ni sajalah cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berbuka puasa lah. Okey. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Jaga. Okay. Terima kasih.